Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam tafsir tadabbur insya-Allah tadabbur setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pagi ini kita telah sampai ke muka surat 547 muka surat 547 dan kita berada di surah Al-Hashr sekarang. Al-Hashr iaitu muka surat sebelum terakhir daripada surah Al-Hashr. Alhamdulillah, surah Al-Hashr ini adalah merupakan surah yang kedua daripada juzuk yang ke-28. Jadi dan jugalah untuk pengetahuan semula kita, Alhamdulillah, sampai hari ini muka surat 547 adalah kita telah menghabiskan muka surat yang ke-200 iaitu 200 siri kita mengadakan sesi tadabbur ini. Dan kepada sesiapa yang ingin untuk memiliki, insya-Allah kita mempunyai simpanan dalam Facebook ada, insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang nak melihat boleh lihat di Facebook sekarang, dan ada simpanannya dalam Facebook personal. Facebook kita masih lagi dalam surah Al-Hashr yang menceritakan tentang apa yang berlaku di antara Nabi SAW dan juga Bani An-Nadir. Jadi untuk makluman lagi, untuk peringatan semula bahawa kita di Madinah ni, bila Nabi SAW sampai di Madinah ni ada 3 kelompok Yahudi. Iaitu yang pertamanya ialah Qainuqa, dan yang keduanya adalah Bani An-Nadir, dan yang ketiga adalah Bani Quraizah. Ketiga-tiga ni adalah orang Yahudi, walaupun mereka ni bercakap bahasa Arab, tapi mereka sebenarnya adalah daripada keturunan Yahudi. Tapi telah bertukar untuk bercakap Arab, mempunyai nama-nama Arab dan sebagainya, tetapi mereka masih lagi memelihara keyahudian mereka, agama Yahudi, dan memelihara kitab Taurat mereka dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani. Jadi hari ini kita akan lihat masih lagi sebagaimana kita maklumkan sebelum daripada ni bahawa seluruh surah ini, surah Al-Hashr inilah menceritakan turunnya selepas daripada peristiwa Bani An-Nadir. Itu peristiwa yang berlaku pada tahun yang keempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu telah berlaku, kita tahu, peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Dan peperangan Badar dan Uhud ini ramai di kalangan ketua-ketua Quraisy sebenarnya telah mati. Yang tinggal sekarang ini ialah Abu Sufyan. Yang telah masuk Islam lah selepas daripada itu, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat 546 yang kita baca sebelum daripada ini telah menceritakan di hujung-hujung, iaitu menceritakan 2 kelompok Muslim yang Allah Subhanahu Wa Taala puji, iaitu yang pertama ni adalah Al-Muhajirin, dan kemudian yang keduanya adalah Al-Ansar, yang telah menyambut, yang telah menerima, yang telah menolong, yang telah membantu orang-orang Muhajirin. Kemudian dalam muka surat ini, insya-Allah kita akan melihat satu kumpulan lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala puji mereka. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah orang-orang yang datang kemudian daripada itu. Siapa dia? Kita akan tengok sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini menceritakan golongan yang datang kemudian, iaitu orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Min ba'dihim, yang datang selepas daripada mereka. Apa maksud datang selepas daripada mereka ni? Ada 2 pendapat ulama di sini. Pendapat ulama yang pertama mengatakan datang betul-betul, iaitu datang betul-betul selepas daripada Islam dah kuat di Madinah, maka ramailah yang datang ke Madinah. Yang datang mengunjungi Madinah, menetap di Madinah ataupun tak menetap, tapi datang ke Madinah. Jadi orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ja di sini, ja artinya datang betul-betul, datang hissi dipanggil. Memang body itu datang. Tetapi pendapat yang kedua di kalangan ulama tafsir mengatakan orang-orang yang datang kemudian itu datang bukan datang betul-betul, bukan datangnya dengan badan mereka datang, tapi datang tu maknanya datang dari segi masa. Maknanya yang mereka ini menjadi Islam, menjadi baik, menjadi beriman dan sebagainya selepas daripada kaum yang pertama, iaitu orang-orang Muhajirin dan juga Ansar. Jadi mereka ini siapa?
termasuklah tabi'in, termasuklah tabi'in, termasuklah kita semua, insya-Allah, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini orang-orang yang datang kemudian daripada mereka ini akan berkata apa? Rabbana ighfir lana. Kata-kata ini adalah kata-kata doa. Doa ini apa? Doa nak menunjukkan satu perkaranya yang ulama-ulama sebut ialah orang-orang yang datang kemudian ni mempunyai 3 sifat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-10 ini. Sifat yang pertama, mereka ni apa? Mereka ni berdoa. Maknanya mereka ni ingat kepada orang-orang yang yang datang sebelum daripada mereka. Kerana apa? Kerana orang yang sebelum daripada kita lah, maka menyebabkan kita ni mendapat, maknanya atas usaha mereka lah, maka kita ni mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi usaha yang dibuat oleh orang-orang yang sebelum daripada kita. Jadi kalau kita ni berada di Nusantara, jadi kita ingat bahawa atas usaha yang dibuat oleh orang yang dahulu lah, 400 tahun dulu, 500 tahun dulu, 600 tahun dulu, mereka datang, mereka menyampaikan Islam kepada orang-orang yang berada di kawasan kita ni, menyebabkan kita sampai sekarang ni menjadi orang-orang yang beriman, masya-Allah. Jadi oleh kerana itulah maka kita hendaklah mengingati mereka. Yang kedua, kita hendaklah berdoa untuk mereka. Doa maknanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna, kepada saudara-saudara. Jadi ungkapan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini adalah li ikhwan. Ikhwan maknanya kita naklah rasa persaudaraan kita dengan mereka ni. Makna orang yang datang sebelum daripada kita ni, mereka ni adalah saudara kita. Kita jangan rasa bahawa mereka ni orang lain, tak. Mereka adalah saudara kita. Saudara seiman, saudara ni kan. Jadi ramai saudara-saudara kita, masya-Allah kan. Semua sahabat adalah saudara kita, tabi'in adalah saudara kita, orang-orang yang datang membawa Islam ke tempat kita adalah saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, yang pertama ingat, yang kedua adalah doa. Mesti berdoa. Yang ketiga adalah mestilah tidak ada perasaan di dalam hati kita. Apa dia perkataan yang sebut Allah Ta'ala sebut ni? Wala taj'al. Dia termasuk dalam doa, tetapi ialah supaya Allah Ta'ala ni jangan ada mewujudkan dalam hati kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua supaya jangan ada apa? Ghillan. La taj'al fi qulubina ghillan. Ghillan ni daripada ghilyan iaitu kepanasan, tapi makna di sini ghillan di sini maknanya hasad, hasad dan juga dengki dan juga hikdun, iaitu rasa nak marah dan sebagainya. Jadi tak boleh sesama Islam, tak boleh kita ni ada rasa marah, tak boleh rasa sedengki, tak boleh rasa kita tak sedap hati dengan apa yang mereka dapat, tak boleh kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, sahabat-sahabat semua, Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan daripada kita. Memang itu tabiat manusia, akan adalah perasaan bila kita tengok orang dapat baik, kita akan rasa dapat. Jadi mintalah Allah Ta'ala hilangkan. Ada satu kisah yang menarik lah kan, yang berlaku di zaman Nabi SAW, yang Nabi kata orang ini ahli syurga, orang ini ahli syurga, orang ini banyak 3 kali kan. Jadi kemudian adalah sahabat yang mengikuti dia ke rumah kan, dan tidur di rumah dia, minta izin tidur di rumah dia. Dan sahabat tu tengok bahawa dia ni tak banyak, malam pun tak bukannya maknanya semayang malam banyak dan sebagainya kan. Dia hanya kalau dia bergerak pada waktu malam, dia akan bertakbir, dia akan bertasbih, macam tu saja. Dan kemudian dia bangun waktu subuh, kemudian datang seperti biasalah. Jadi dia pelik lah, kenapa kan sahabat ni pelik, kenapa dia, Nabi SAW kata dia boleh masuk syurga kan, dia ni ahli syurga. Akhirnya tanya dia kata sebelum dia ni nak tidur, dia akan hilangkan perasaan dalam hati dia. Dia minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada perasaan-perasaan yang tak baik dalam hati kita. Jadi maknanya mempunyai perasaan sayang kepada semua sahabat-sahabat kita, kepada semua orang beriman, itu adalah salah satu syarat yang kita nak supaya Allah Ta'ala hilang. Jangan ada dalam hati kita perasaan dengki, perasaan apa yang tak elok terhadap saudara-saudara kita se-Islam. Jadi kemudian sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina. Jadi kita kata tadi sabaquna bil iman tu ialah maknanya mendahului kita dengan iman. Sebab itulah kita kata ikhwatul iman. Ikhwatul iman maknanya Allah Ta'ala gunakan perkataan ni, ikhwatul iman, iaitu saudara seiman. Jadi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Engkau maha rauf dan juga engkau ni maha rahim. Seterusnya ayat yang ke-11, ayat yang ke-11. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala membawa kita kepada satu perkara lain, iaitu apa? Perkara tentang orang-orang munafik. Allah Ta'ala nak ceritakan pula sifat-sifat orang munafik ni bagaimana. Bagaimanakah orang munafik ni? Jadi Allah Ta'ala kata, alam tara, wahai Muhammad, tidakkah kau lihat? Lihatlah perangai, perangai orang munafik ni. Apa dia? Ilal lazina nafaqu, kepada orang-orang munafik ni. Apa dia orang munafik ni? Bagaimana sifat mereka ni? Yaquluna li ikhwanihim. Mereka ni berkata kepada ikhwan. Mereka pun ada ikhwan juga.
Mereka pun ada saudara juga, tapi saudara bukan fil iman kalau kita ni saudara seiman, tapi dia ni saudara sekufur. Kerana kekufuran mereka sama-sama. Siapa dia saudara mereka tu? Iaitu orang-orang Bani An-Nadir. Yahudi Bani An-Nadir yang hendak dikepung, yang hendak dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun berkatalah kepada saudara-saudara mereka yang sekufur ni. Sekufur, semaksiat, sefasik, sejahat, sama-sama jahat ni. Jadi apa dia kata? Dia kata kafaru li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab, iaitu Bani An-Nadir tu. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Tu dia kata. Yang pertama sekali dia kata apa kan? Kalau kamu ni dihalau, kami akan keluar bersama dengan kamu. Tengok tu kan. Janji sedapnya, bukan main sedap janji mereka kan. Kalau kamu dihalau, kamu ukhrijtum, kalau kamu dikeluarkan, lanakhrujanna ma'ak. Lanakhrujanna ma'akum. Kami akan keluar bersama dengan kamu. Kemudian lagi apa? Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami tak akan mentaati, kami tak akan fikum, maksud fikum sini lah, kalau ada apa-apa saja suruhan supaya memerangi kamu, apa-apa suruhan supaya marah pada kamu, apa-apa yang menyebabkan permusuhan kepada kamu, dia akan kata apa? Wala nuti'u, kami tak akan taat. Maknanya kami tak akan ikut. Kalau arahan supaya kami ni, tengok dia beri jaminan kan. Jaminan apa? Nak bersamanya dengan kekufuran tu. Nak bersama dengan geng-geng kufur tu. Nak bersama dengan orang-orang Bani An-Nadir tu. Jadi ini adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat orang-orang munafik. Iaitu apa kan? Nak sangat baik sangat dengan orang kafir. Baik sangat dengan orang Yahudi tu. Dan sehingga dia akan kata apa? Kami tak akan ikut apa-apa arahan yang menyuruh kami supaya memusuhi kamu. Kemudian wa in kutiltum, itu yang ketiga kan. Yang ketiga ni apa? Dia kata wa in kutiltum, kalau kamu diperangi, dia kata lanansurannakum. Tengok janji dia. Lanansurannakum, kami akan tolong kamu. Wow, masya-Allah hebatnya. Janji dia tu. 3 dah janji dia kan. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Tapi Allah Taala beritahu apa? Allah Taala katakan tak, dia kata Allah menjadi saksi bahawa orang munafik ni penipu semua. Penipu apa? Memanglah mereka cakap macam ni. Tapi apabila berlaku betul-betul, adakah mereka akan tolong? Tak. Adakah mereka akan keluar bersama? Tak. Biarlah orang An-Nadir tu keluar. Akhirnya orang Bani An-Nadir tu dihalau. Kerana yakin sangat pada orang munafik ni. Jadi maknanya semua kena tipu. Orang Yahudi kena tipu. Mereka nak menipu orang-orang Islam. Allah Ta'ala pecahkan tembelang mereka. Allah Ta'ala ceritakan hakikat mereka. Jadi kita tak ditipu. Tapi orang Yahudi tertipu juga dengan orang munafik ni. Jadi mereka pun tak keluar. Allah Ta'ala kata lakazibun. Mereka ni adalah penipu. Kemudian ayat yang ke-12 Allah Ta'ala kata apa? La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Tengok Allah Ta'ala kata. Penipu dia macam mana? Ukhriju, kalau mereka tu dikeluarkan, Bani An-Nadir tu dikeluarkan daripada Madinah tu, la yakhrujuna ma'ahum. Mereka tak keluar pun. Jadi orang munafik ni di Madinah ni ada 3 orang kepala dia. Mereka ni ialah yang pertama sekali daripada Bani Aus, nama dia Abdullah bin Ubay. Yang kedua nama dia Abdullah bin Aqta. Dan yang ketiga nama dia ialah Rafi' bin Zaid. Itu 3 kepala Yahudi, kepala munafik yang ada di Madinah. Mereka ni tetap bersama dengan orang Islam. Apabila orang Yahudi, orang Nadir ni dihalau, mereka tetap ada, mereka tak keluar pun, tak bersama-sama pun. Janji bukan main, nak bersama. Tengok rupanya tipu semua kan. Mereka tipu orang Yahudi tu. Wala in nasaruhum, Allah Taala kata lagi kan, la yakhrujuna ma'ahum, mereka takkan keluar. Wala in kutilu, kalaulah orang Yahudi tu diperangi, mereka ni apa? La yansurunahum, mereka tak tolong pun. Kemudian wala in nasaruhum, dan kalau tolong pun, kalau ada tolong, katakan ini adalah mereka tak tolong pun sebenarnya, tapi Allah Ta'ala kata ini dalam bentuk andaian, iaitu kalau tolong pun, sifat orang munafik ni sampailah pada hari ini, iaitu apa? Kalau tolong pun la yuwallunnal adbar, mereka ni akan berpatah lari, akan lari ke belakang. Maknanya summa la yunsurun, dan kemudian mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya sini ialah kalau tolong pun, kalaulah andaian mereka tu ditolong, sebenarnya mereka tolong pun sikit saja, kemudian mereka akan berpatah lari, cabut lari. Mereka takut. Macam sebagaimana yang berlaku kepada Bani An-Nadir ni lah. Konon-kononnya orang munafik ni nak tolong, cakap, tengok, cakap bukan main, tapi lepas tu tak tolong pun. Jadi itu adalah apa yang berlaku. Ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, sebut lagi tentang orang munafik ni, sifat orang munafik. Jadi pada masa tu berlakulah apa ni. Jadi bila Allah Ta'ala sebut ni, cerita pasal cerita keadaan macam ni, maka sahlah.
inilah dia orang munafiknya. Orang munafik lah. Cuma Nabi tak isytiharkan. Cuma Nabi tak memerangi. Kenapa? Kerana sebab-sebab dan maslahah yang sehinggalah Abdullah bin Ubay ni mati. Dan ketika mati, pernahlah maknanya Nabi ni nak pergi sembahyang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala takum, jangan kamu berdiri di atas kubur-kubur mereka untuk berdoa kepada mereka ni. Jangan sekali-kali kan. Supaya jelaslah sekarang ni bahawa dia adalah munafik, dan sampai sekarang kita tahulah bahawa Abdullah bin Ubay dan juga Abdullah bin Aqta' tadi dan juga Rafi' bin Zaid tadi adalah merupakan kepala-kepala orang-orang munafik yang berada di Madinah. Kemudian Allah kata, la antum, iaitu kamu orang Muslim, asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Mereka ni rahbah ni maknanya takut ni. Mereka ni sebenarnya lebih takut kepada kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula Allah Taala nak menceritakan sini tentang keadaan orang munafik ni, mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ulama tafsir kata Allah ni lambat lagi. Balasan Allah ni lambat lagi di akhirat. Tapi di atas dunia ni ialah orang-orang ni, manusia depan mereka ni, orang-orang beriman, kamu ni wahai Muhammad, dan jadi mereka ni sebenarnya lebih takut pada kamu lagi daripada takut pada Allah. Sepatutnya takut pada Allah. Orang mukmin takut pada Allah lebih takut daripada manusia. Mereka ni takut kepada manusia lebih takut lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata selepas daripada itu apa? Iaitu zalika bi annahum qaumul la yafqahun. Kenapa jadi macam tu? Kenapa mereka ni lebih takut manusia daripada takut pada Allah? Kerana mereka ni la yafqahun. La yafqah artinya ialah tidak memahami, tapi bukan faham dengan akal, tapi faham dengan hati. Kita kata mereka ni tidak merasai, tidak faham betul-betul, tidak jelas. Jadi sebab itulah kita ni dalam sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang beriman, kita naklah bina diri kita. Bina diri kita ni apa? Iaitu sehingga kita ni yafqah. Sehingga kita ni faham agama. Bukan faham makna faham tahu saja. Faham tahu boleh pergi sekolah. Faham tahu ni kita cari information, kita dapat tahu. Tapi bukan hanya faham tahu, tapi faham artinya faham dengan hati, iaitu merasai dengan hati. Kita merasai bahawa Allah Ta'ala besar, Allah Ta'ala tu lebih hebat, Allah Ta'ala tu segala-galanya. Itu adalah memahami. Itu yang maksud yafqah. Lahum qulubun la yafqahuna biha, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi Allah SWT sebut, dan juga hadis Nabi SAW sebut. Hadis Nabi kata apa? Hadis Nabi kata, iaitu dalam hadisnya, iaitu kan Allah SWT memuji orang-orang yang diberi fiqh dalam agama ni kan. Apa? May yuridillahu bihi khairan, mana-mana orang yang Allah Taala nak beri kebaikan kepada kita, kepadanya, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu. Yufaqqih maknanya diberi faham, artinya bukan hanya faham tapi faham dengan hati, faham dengan akal, dan juga faham dengan hati. Dia tahu dan juga dia merasai. Jadi kita alhamdulillah kita cuba untuk bina benda ni di kalangan sama-sama kita, insya-Allah orang-orang yang beriman ni, iaitu bukan hanya faham, bukan hanya tahu, bukan hanya belajar agama, tapi kita merasai agama itu dengan diri kita. Kemudian Allah Taala sebutkan lagi sifat orang-orang Yahudi ni. Apa dia? Allah Taala sebut ni, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Mereka ni orang Yahudi. Sekarang ni balik kepada orang Yahudi dan juga kemungkinan juga orang munafik kan. Ini adalah perbezaan sikit pendapat di kalangan ulama-ulama tafsir. Jadi mereka ni, musuh-musuh kamu ni, orang-orang yang tak suka kepada Islam ni, mereka ni kalaulah mereka nak memerangi kita, nak memerangi orang-orang yang beriman ni, mereka la yuqatilunakum jami'an. Maknanya mereka semua ni berkumpul, mujtami'ina, mereka bersama-sama. Maknanya kalau mereka nak memerangi kita, mereka akan bersama-sama. Kemudian mereka ni apa lagi Allah Ta'ala katakan? Illa, mereka tak akan berani. Walaupun mereka ni bersama-sama, mereka nak bersama-sama, nombor satunya mereka akan bersama-sama untuk memerangi. Tapi kalau mereka nak memerangi pun, Allah Ta'ala kata apa? Illa fi quram muhassanah. Kalau nak memerangi pun, walaupun mereka ni bersama-sama, mereka hanya berani di dalam quram muhassanah. Quram muhassanah artinya ialah dalam kubu lah. Kita kata dalam kubu maknanya dalam kota mereka. Dalam bersama-sama dalam grup mereka lah maknanya kan. Iaitu bersama-sama ada mereka punya ni lah, pusat-pusat mereka dan sebagainya lah. Kalau zaman moden ni kan, moden tak ada kota dah sekarang ni kan. Tapi di dalam pusat-pusat mereka, dalam base-base mereka, dalam organisasi mereka dan juga sebagainya. Itu nombor satu, Allah Ta'ala katakan. Yang keduanya, au min wara'i judur. Ataupun mereka ni hanya berani daripada belakang judur. Judur ni ialah jamak kepada jidarun. Sebab tu ada kiraat dia kata min wara'i jidal. Jidar. Itu kiraat ada bacaan dengan daripada belakang jidar.
Jidar tu maknanya dinding, dinding tu maknanya tembok, iaitu maknanya tembok-tembok maknanya bersembunyilah. Mereka tak berani berdepan-depan dengan orang-orang yang beriman ni. Itu Allah Ta'ala katakan, mereka ni kalau nak memerangi, mereka ni walaupun bersama, mereka tak akan berani juga. Melainkan di belakang organisasi mereka, di belakang grup mereka, mereka ni bersama-sama sana, kemudian di belakang tak berani depan-depan, kemudian yang keduanya mereka tak berani juga. Kalau depan-depan, melainkan mesti kena berada di belakang tembok. Jadi ada satu hadis Nabi SAW yang cantiklah kalau kita nak sebutkan kat sini, iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, iaitu hadis yang sahih lah, yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW kata apa? La taqumus saah hatta yuqatilul al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku hari kiamat. Nabi SAW kata sehinggalah tak akan berlaku hari kiamat, maknanya di akhir zaman ni, di akhir zaman, wallahu alam, adakah kita sekarang ni berada di akhir zaman tersebut ataupun mendekati? Of course lah mendekati kan, tapi akan berlaku ataupun tidak, insya-Allah kita akan tengok kan. Kita tengok apa yang disebut oleh Nabi ni. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Muslim akan memerangi orang-orang Yahudi, dan kata sehinggalah orang-orang Yahudi ni Allah Ta'ala kata akan bersembunyi, yakhtabi al-yahud min wara'il al-hajar wasyajar. Mereka ni akan bersembunyi di belakang batu dan juga di belakang pokok. Tetapi batu dan juga pokok tu, dia katakan akan berkata apa? Orang Yahudi ni bersembunyi di belakang pokok, di belakang batu. Kemudian tapi batu ni akan berkata, batu dan juga pokok tu akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, ini ada Yahudi di belakang aku ni, datang bunuh dia. Batu akan bercakap. Pokok akan bercakap. Jadi adakah bercakap betul-betul ke tak bercakap betul-betul, itu adalah perbincangan lain lah kan, ataupun dalam maksud yang berbeza ke. Tetapi batu dan juga pokok ni akan memanggil orang mukmin ni supaya bunuh orang Yahudi yang sedang bersembunyi di belakang dia. Kecuali Nabi kata illa melainkan apa? Illal gharqad. Gharqad. Ada satu pokok nama dia gharqad. Gharqad ni kalau ikut dalam bahasa moden ialah nama dia dalam bahasa dia ni ada satu pokok yang agak besar, dia ada buah dia, dan pokok ni tumbuh di negeri Arab, ada tumbuh di utara Afrika pun ada tumbuh, tapi di negara-negara Arab ni ada banyak tumbuh pokok ni. Jadi pokok ni, pokok gharqad ni dipanggil kadang-kadang dalam bahasa Inggeris dipanggil boxstone, iaitu benda ni pokok yang boxstone, ataupun dipanggil juga kadang-kadang tu desert stone. Desert thorn, bukan storm, sorry, desert thorn. Thorn ni maknanya yang duri-duri tu kan. Jadi maknanya sini ialah pokok tu dikatakan, wallahu alam, tapi cuba boleh tengok dalam internet insya-Allah kan, dan dalam sumber-sumber dikata bahawa orang-orang Yahudi sekarang ni mereka menanam pokok tu banyak-banyak. Pokok gharqad tu, di mana? Di tempat mereka. Sebab mereka takut mereka takut. Jadi dan mereka ni seolah-olah percaya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seolah-olah, macam percayalah kan, bahawa Nabi kata bahawa pokok gharqad ini akan melindungi mereka. Nabi kata pokok gharqad ni tak akan bercakap, tak akan memberitahu bahawa di belakang mereka tu ada Yahudi dan memanggil orang mukmin. Kalau pokok lain, semua pokok lain tu akan memanggil orang mukmin, ya Abdullah, datang sini ni, di belakang aku ada Yahudi ni, bunuh dia ni. Jadi kita tengokkan bagaimana kepercayaan orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat kita ni, insya-Allah kan, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanah, dan kemudian yang kedua min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid. Kemudian Allah Taala menceritakan lagi hakikat, iaitu apa? Ba'suhum bainahum syadid. Apa dia ba'suhum bainahum syadid ni? Artinya ialah perbalahan di kalangan mereka tu sebenarnya banyak, teruk sebenarnya. Mereka ni kan nampak je macam okey. Allah Ta'ala kata situ kan. Allah Ta'ala kata apa situ kan? Iaitu kan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita nampak macam mereka ni macam bersama, tapi sebenarnya mereka ni tidak bersama. Mereka ni macam-macam pendapat. Macam ni, macam maknanya sini lah, kalau dibiarkan macam tu mereka ni bergaduh. Tapi kenapa kita nampak macam mereka sekarang sama-sama macam bersama, macam menentang Islam? Ya, sebab ada kita. Jadi mereka nak bersama menentang Islam. Tapi sebenarnya mereka ni adalah bergaduh sama-sama mereka. Mereka ni ada hasad dengki, mereka ni ada busuk hati sesama mereka. Dan memang teruklah sebenarnya dalaman mereka ni. Jadi oleh kerana itu kita kena fahamkan bahawa kan, walaupun nampak mereka ni macam menentang kita, tapi sebenarnya mereka ni adalah sesama mereka pun sebenarnya bergaduh kan. Jadi Allah nak ceritakan hakikat lah, hakikat yang berlaku sama-sama orang-orang kafir ni dan juga orang-orang yang memusuhi Islam ni. Jadi kenapa jadi begitu? Wa qulubuhum syatta, hati mereka ni adalah berselerak tu kan, berserabut hati mereka tu kan. Syatta tu macam-macam pendapat gini-gini kan. Bi annahum qaumul la yaqilun, zalika, Allah Taala kata zalika,
yang demikian itu adalah kenapa? Qaumun la ya'qilun. Mereka ni orang-orang yang qaumun la ya'qilun, yang tidak berakal, tak faham. Allah Ta'ala tidak berakal, maksudnya ialah tidak faham, tak faham apa sebenarnya hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa dia ni, ma'rifatullah tak ada pada mereka. Ayat yang ke-15 kita pergi, iaitu Allah Ta'ala kata kama salil ladzina min qablihim qariba. Allah Ta'ala sebut samalah keadaan mereka ni sama seperti apa yang berlaku kepada orang-orang yang sebelum daripada mereka. Siapa orang yang sebelum daripada mereka? Setengah pendapat kata, setengah ulama kata adalah orang-orang di Badar, iaitu orang-orang musyrik yang di Badar yang telah dibunuh. Ramai telah dibunuh, ketua-ketuanya telah dibunuh. Dan ada juga pendapat yang mengatakan ialah bukan hanya orang-orang musyrik, tetapi orang Yahudi Bani Qainuqa yang telah dihalau daripada Madinah sebelum daripada mereka. Jadi samalah keadaan dia. Allah Ta'ala kata kama salil lazina min qablihim qariba, dulu baru saja kan, iaitu apa? Zaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim. Mereka telah memperolehi apa? Iaitu terkenalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terkenalah hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, wa lahum azabun alim. Ayat yang terakhir Allah Taala sebutkan lagi perumpamaan. Apa yang berlaku di antara orang Yahudi dengan orang Yahudi Qainuqa ni, orang Yahudi An-Nadir dengan orang munafik. Apa dia? Orang munafik ni janji macam-macam kan. Janji macam ni, janji macam ni, janji macam ni. Tapi bila tiba masanya, bila tiba perlukan kepada perkara-perkara tersebut, tiba-tiba mereka ni lari. Orang Yahudi ni menipu. Orang munafik ni menipu. Orang munafik ni tak tunai pun janji mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut ni perumpamaan ini adalah sama dengan orang-orang yang ayat yang ke-16 tu, iaitu apa? Sama seperti syaitan. Syaitan ni Allah Ta'ala cerita direct. Allah Ta'ala cerita terang-terang. Iaitu kama salis syaitan iz qala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan ini, iblis ni dia mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tinggal di syurga dulu. Dia tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pernah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya apa? Supaya beri masa dia supaya hidup sampai hari kiamat. Dia nak goda anak Adam. Dia nak kacau anak Adam. Dia nak tarik anak Adam tu supaya bersama-sama dengan dia masuk dalam neraka. Jadi dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita, di dunia ni kita ni ditipu oleh syaitan. Syaitan ajak kita ni macam-macam kan. Dan akhirnya manusia pun ikut syaitan. Ikut syaitan, buat jahat, buat fasik, buat apa benda kan yang tak patut kan, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di hari akhirat nanti manusia-manusia ni akan mencari, iblis mencari syaitan kan, akan mendakwa, kata, bukankah kamu dulu mengajak aku, bukankah kamu yang menyuruh aku, bukankah kamu dulu macam ni. Pada ketika itu syaitan dan juga iblis ni akan berkata, dia kata apa kan? Dia kata, qala inni bari'um minka. Aku tak berlepas diri. Aku tak ada kaitan dengan kamu. Jangan marah pada akulah dan sebagainya. Apa kata syaitan? Apa yang kata iblis? Iblis kata, dia kata inni akhafullah. Tiba-tiba dia kata aku takut pada Allah pada hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri warning kepada kita pada hari ini kan. Jaga-jaga kan, jangan ikut syaitan, jangan ikut iblis kan. Kenapa? Kalau kita ikut iblis, kita ikut syaitan, syaitan dia tak akan nak bersama kita pun kan. Nanti hari akhirat bukan dia nak jamin kita pun, bukan dia nak tolong kita pun Jadi sebelum apa-apa berlaku, baiklah kita jangan ikut syaitan, jangan ikut iblis ni. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah sesi kita pada hari ini. Jumpa lagi insya-Allah di muka surat 548 dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk share link kita ni kepada semua sahabat-sahabat kita kan. Semua link-link kita, semua Facebook kita, semua IG kita, semua siapa yang ada WhatsApp ke, semua ada Telegram ke, apa-apa semua letak kan. Moga-moga orang baca, orang mendengar, minta maaf, harap-harapnya orang mendengar, dan setiap kali orang dengar tu kita akan dapat pahalanya. Insya-Allah kan. Mudah saja copy link, hantar, letakkan dalam grup mana-mana kan. Sesi kita adalah terbuka kepada siapa saja. Tak perlu minta izin, tak perlu apa, insya-Allah. Silakan saya bawakan insya-Allah. Setakat itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.